الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Seterusnya ribuan terima kasih dan tahniah kepada warga Pertis yang diketuai oleh yang dipertuanya sendiri, Encik Muhammad Faizal, serta ahli jawatankuasa seminar Quran Braille 2017 ni. Kepada guru-guru saya juga dekat sini, yang utamanya Cikgu Zakaria Yahya sendiri, dan juga sahabat-sahabat yang lain, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan sedikit, bukan sedikit lah, banyak lah, nak ucapkan berbanyak tahniah kepada Persatuan Orang-orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Pertis di atas usaha yang berterusan dalam memartabatkan Quran Braille, dalam memartabatkan pengajian Quran secara umumnya kepada komuniti berkeperluan khas penglihatan di Malaysia. Yang mana usaha ni saya tengok dilakukan secara berterusan, daripada usaha mentranskrip semula Quran Braille, lepas tu menyemak, menambah baik yang berlaku pada setiap tahun, lepas tu sehinggalah kepada seminar-seminar yang dianjurkan seperti ini. Saya ucapkan berbanyak tahniah dan berbanyak syukur pada Allah SWT kerana kita diberi nikmat dan peluang untuk hadir dalam seminar pada hari ini. Jadi tajuk saya yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah aplikasi Dhabt Al-Quran dalam penulisan Quran Braille. Perbandingan antara Mushaf Braille Pertis dengan Mushaf Madinah Al-Munawwarah. Jadi saya pun sebagai orang yang tak lama jugalah dalam bidang Quran Braille ni, baru berjinak-jinak juga. Dan saya rasa semua yang ada dalam seminar ni kebanyakannya daripada guru-guru saya yang lebih banyak pengalaman, lebih banyak maklumat mengenai Al-Quran Braille. Jadi apa yang saya bentangkan di dalam kertas kerja ni, kemungkinan ada yang betul, ada yang tak betul. Kemungkinan ada pendapat saya sendiri, pemerhatian saya yang kemungkinan ada yang tak kena ke, saya mohon komen lah daripada ustaz-ustaz, daripada pakar-pakar Quran Braille sekalian. Terlebih dahulu mengenai saya tak ada slide ya, lupa tengok. Pengenalan ringkas mengenai ilmu Dhabt Al-Quran. Saya tak ambil satu pendekatan yang terlalu detail dalam kertas kerja ni mengenai ilmu Dhabt Al-Quran. Cuma saya nak ceritakan sedikit lah, iaitu Dhabt Al-Quran ni salah satu daripada cabang ilmu Al-Quran. Dalam ulum Quran ada pelbagai ilmu tafsir, ilmu tajwid, ilmu yang memperbahaskan mengenai cara membaca, ilmu memperbahaskan mengenai cara menghayati Quran, ilmu memperbahaskan mengenai tafsir Al-Quran dan memahami Al-Quran, macam mana nak belajar membaca. Banyak, ada pelbagai cabang ilmu. Dan ilmu-ilmu ni semua didokumentasikan oleh beratus ataupun mungkin lebih lagi ulama-ulama sepanjang zaman. Dan salah satu daripada cabang ilmu ni yang masyhur adalah ilmu Rasmul Quran, penulisan Al-Quran. Dalam ilmu penulisan Al-Quran ni ada ilmu yang bernama ilmu Dhabt Al-Quran. Dan yang penting untuk kita maklum, maknanya untuk kita mengikuti isu yang saya bawakan dalam kertas kerja ni, kita mesti mengetahui bahawa yang pertamanya ada ilmu Rasmul Quran. Rasmul Quran ni adalah mengenai penulisan Al-Quran. Penulisan ni pula, rasam ni dia tak susah kita nak terjemahkan
secara literal ke dalam bahasa Melayu. Sebab rasam ni kita nak kata huruf, dia bukan huruf yang lengkap juga. Sebab huruf tu mungkin huruf yang tak ada titik, tapi kita boleh katakan dia adalah tulisan Al-Quran yang mula-mula sekali. Kalau katakan Rasmul Uthmani itu, maknanya penulisan Al-Quran yang ditulis oleh sahabat pada tempoh pengumpulan Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman dulu. Okay, so kalau kita tahu, maknanya pada zaman pengumpulan ataupun penulisan Al-Quran pada zaman Sayyidina Uthman itu dulu, Al-Quran ni ditulis tanpa titik sekalipun, titik huruf pun tak ada. Baris tu satu hal lagi lah, baris ni untuk membunyikan huruf tu, tapi huruf tu sendiri pun tak ada titik. Okay? Dan huruf ni contohnya huruf ba, huruf ta, huruf nun, kalau ditulis secara bersambung dan tak ada titik, kalau kita boleh bayangkan, jadi kita tak boleh nak bezakan antara satu huruf dengan satu huruf lain. Huruf jim, huruf kha, huruf ha. Okey, kalau tak ada titik, sama saja dia punya bentuk kan. Okay, itu inilah sebagai satu mukadimah untuk saya nak mendefinisikan rasam tu. Dab ni pula adalah ilmu yang melengkapkan rasam tu untuk maslahah pembaca Quran. Okey, disebabkan kita tadi tak boleh nak baca, kita tak boleh nak bezakan mana satu huruf nun, huruf ba, huruf ta kalau duduk di tengah-tengah perkataan, duduk dalam keadaan bersambung. Jadi itu lahirnya ilmu dab Al-Quran. Ilmu dab Al-Quran ni dia menjadikan, objektif dia menjadikan kita boleh membezakan. Daripada kita tak boleh beza tadi, kita boleh beza. Okey, ni huruf ta, ni huruf ba, kat mana tulis fatabayyanu, contoh juga. Jadi itu salah satu daripada ilmu dab. Dan satu lagi pula ilmu dab ni, dia ada berkenaan ataupun berkaitan dengan peletakan baris bunyi huruf tu pula. Kalau mula kita tengok huruf tak kenal, lepas tu ada satu proses dab menjadikan kita boleh kenal huruf-huruf. Dan kita dah kenal huruf-huruf tu pula, kita tak tahu pula nak bunyikan macam mana. Okey, jadi ada satu lagi pula proses dab yang mana meletakkan baris. Proses meletakkan baris menjadikan kita boleh pula membunyikan huruf-huruf tu. Okey, jadi dekat sini nak katakan bahawa dab ni adalah satu ilmu yang menyokong, yang support kepada rasam. Rasam adalah tulisan yang asal. Okey, dan jumhur ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahawa rasam ni adalah tauqifi. Maknanya tak boleh nak ubah, mesti ikut daripada tulisan yang asal tu. Manakala dab ni pula adalah satu yang ijtihadi, maknanya yang boleh berkembang daripada tak ada, memang asal-asal tu tak ada langsung, kemudian barulah diletakkan. Dah letak atau pula ditambah baik pula. Mula-mula contohnya baris-baris tu tak ada, baris-baris tu digunakan dengan titik saja. Titik dengan warna merah contohnya. Tapi bila confuse antara titik, mana satu titik untuk titik yang mewakili baris, yang berfungsi sebagai baris, dengan mana satu titik yang berfungsi sebagai titik huruf tu, jadi ditukar pula titik yang mewakili baris tu kepada bentuk yang ada sekarang ni, kepada alif yang melentang, kepada huruf waw, kepada tanda-tanda yang lain. Okey, jadi objektif daripada kertas kerja ni adalah untuk mengenal pasti tanda-tanda dab yang diaplikasi dalam mushaf Madinah. Kemudian mengenal pasti tanda-tanda dab yang diaplikasi dalam mushaf Braille Pertis. Membandingkan, yang ketiga, membandingkan aplikasi dab antara kedua-dua mushaf. Yang keempat, mengenal pasti implikasi perbezaan tersebut ke atas pembaca. Jadi macam yang kita dah ikuti pada perbentangan yang pertama oleh Cikgu Zakaria tadi, ada perbezaan antara mushaf yang dicetak untuk bacaan orang biasa dengan mushaf yang dicetak untuk dalam bentuk braille. Okey. Dan antara perbezaan yang terdapat adalah dari sudut peletakan dab ni. Saya gunakan perkataan aplikasi dalam dalam kertas kerja ni sebab saya fikir dia lebih sesuai daripada mula saya fikir nak tulis perletakan tanda.
Tapi saya fikir peletakan tanda tu kadang-kadang dia tak dia lebih khusus, aplikasi tu lebih sesuai. Sebagai contoh macam yang Cikgu Zakaria sebut tadi, tanda sukun. Tanda sukun tu pada Quran Braille Pertis, pada Mushaf Braille Pertis digunakan pada semua huruf-huruf yang sukun, sama ada izhar ataupun tak izhar. Tapi dalam Quran bercetak, okey, dalam Mushaf Madinah ni sebagai model yang saya guna dalam kajian ni, dalam Mushaf Madinah hanya huruf-huruf yang dibaca izhar sahaja akan diletakkan tanda sukun. Okey, jadi tanda tu ada dalam Quran Braille, ada tanda sukun. Dalam Quran dalam Mushaf Madinah pun ada tanda sukun. Cuma aplikasi kepada tanda sukun tu berbeza. Ini yang satu ni yang dalam Quran Braille digunakan dalam satu situasi, dalam satu diaplikasikan dalam semua tempat sukun. Tapi dalam Quran Mushaf Madinah diaplikasikan pada huruf-huruf yang dibaca dengan izhar sahaja. Okey. Dan justifikasi saya memilih dua teks ni untuk dibuat perbandingan. Satunya kerana Mushaf Madinah ni adalah mushaf yang paling popular lah dalam masyarakat Islam. Ia dah direview. Mushaf Madinah ni nama lain dia Mushaf Al-Azhar Al-Sharif, kalau tak silap saya. Maknanya lajnah yang menyemak untuk Mushaf Madinah yang kita baca sekarang ni, yang kalau penerbit-penerbit di Malaysia pun kebanyakannya gunakan Mushaf Madinah juga sebagai model. Telaga Biru ke Yayasan Restu apa semua, mereka tengok contoh, mereka gunakan Mushaf Madinah ni sebagai model dari segi rasam dan dari segi tabnya. Maknanya Quran ni dah direview oleh pelbagai ulama, dah ada satu standard pengesahan yang tinggi lah. Manakala teks yang saya gunakan yang kedua adalah Mushaf Braille Pertis lah, sebab berkaitan lah dengan seminar kita ni. Dan kita maklum bahawa Mushaf Braille Pertis adalah Mushaf Braille yang satu-satunya Mushaf Braille yang diiktiraf dan diiktiraf oleh JAKIM, dan ada pengesahan daripada Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Al-Quran KDN, dan juga mushaf yang digunakan secara meluas di Malaysia. Kalau di sekolah-sekolah pendidikan khas, semua menggunakan Mushaf Braille Pertis. Okey, dari sudut dapatan kajian dapatan kajian ni saya bahagikan kepada dua dapatan. Yang pertama sekali berkenaan dengan jumlah aplikasi Dhabt Al-Quran yang terdapat dalam kedua-dua mushaf. Dan dapatan yang kedua pula adalah mengenai perbandingan aplikasi dan implikasi ke atas membaca. Yang pertama sekali, dalam dapatan kajian, jumlah Dhabt ataupun tanda yang terdapat dalam Mushaf Madinah adalah lebih kurang 20 tanda. Nombor ni dia kadang-kadang berbeza sikit. Ada orang dia asing-asingkan, contoh macam saya satukan sekali fathah, dhammah, kasrah, tasydid pada nombor satu tu kan. Ada orang dia asing-asingkan, jadi mungkin list ada perbezaan lah pada senarai tu. Dan nak baca satu-satu kan, panjang juga tu, nanti tidur kan. Dalam Mushaf Braille Pertis, tanda ataupun aplikasi Dhabt ni kurang sikit daripada apa yang terdapat pada Mushaf Madinah Munawwarah. Saya bacakan inilah perbezaan, antara perbezaan. Okey, antara perbezaan pada aplikasi Dhabt di antara Mushaf Madinah Munawwarah dengan Mushaf Braille Pertis. Yang pertamanya, dalam Mushaf Braille Pertis tak ada tanda sifir mustadir. Okey, sifir mustadir ni tanda bulat. Sifir, tanda angka sifir tu tapi ditulis secara bulat. Dia ada dua, satu angka sifir yang ditulis bulat, satu lagi mustatil, ditulis bulat memanjang ke atas. Satu bulat penuh lah. Okey, kedua-dua tanda ni tak diaplikasi dalam Mushaf Braille Pertis. Lepas tu tanda hamzah wasal yang kepala sad,
Cikgu Zakaria sebut tadi tu pun tak ada dalam mushaf Braille Pertis. Lepas tu aplikasi tanda sukun macam yang kita sebutkan tadi. Aplikasi tanda sukun ni berbeza antara kedua-dua mushaf. Maknanya dalam mushaf Madinah hanya sukun yang dibaca izhar saja diletakkan tanda sukun, manakala yang baca dengan idgham naqis ke dengan idgham kamil ke apa semua tu tak diletakkan tanda sukun. Tapi dalam mushaf Braille Pertis semua tempat diletakkan tanda sukun. Tanda-tanda huruf kecil seperti mim kecil pada bacaan iqlab tak adalah di dalam mushaf Braille Pertis. Okay, saya notkan kat situ kerana faktor penulisan Braille yang tak mengizinkan, maknanya nak tulis macam mana huruf kecil. Okay. Banyak ada beberapa tempat lagi lah huruf-huruf kecil dalam mushaf Madinah yang tak boleh nak diaplikasikan di dalam tulisan Pertis, dalam tulisan Braille. Kemudian aplikasi tanda tanwin yang lebih terperinci dalam mushaf Madinah berbanding mushaf Braille Pertis. Maknanya kalau dalam mushaf Madinah ni, tanwin ni ada tanwin tarkib dengan tanwin itbaq. Ada tanwin yang ditulis secara selari, ada tanwin yang ditulis tidak selari, dan kedua-duanya tu ada fungsi yang berbeza. Okay. Tapi di dalam Quran Braille Pertis hanya satu bentuk tanwin sajalah, satu kod yang mewakili bentuk tanwin saja digunakan. Kemudian perletakan tanda mat pada bacaan yang melebihi 2 harakat seperti bacaan mat lazim kalimi ataupun harfi, mat munfasil, mat muttasil tidak diaplikasikan dalam mushaf Braille Pertis, kecuali inilah harfi tadi tu pada awal-awal surah alif lam mim apa semua tu, yang tu adalah. Tapi di beberapa banyak tempat-tempat yang lain, contohnya waladdallin tak ada dalam. Kalau kita tengok dalam yang ketulis ada bukan yang ketulis apa, yang terguna ada gunakan tanda tu. Dalam Quran Braille yang lain kebanyakannya tak ada guna. Even yang Saudi sini pun tak guna tanda bacaan panjang ni dekat huruf-huruf tu pada kalimah-kalimah tersebut. Kemudian tanda untuk ayat yang mengandungi sujud tilawah dalam mushaf Braille Pertis sangat terhad. Di dalam mushaf Madinah, tanda untuk sujud tilawah ni kalau kita baca dia ada, kita tengok ada tanda garis kan. Pada perkataan yang ada perkataan khabu sujadah, kemudian perkataan sajadah tu dia akan gariskan. Tapi aplikasi tu tak bolehlah di apply pada tulisan Braille. Kita nak buat garis gitu tak boleh lah pula pada tulisan Braille. Jadi dalam Quran Braille Pertis, sebagai contoh, Quran Braille Pertis meletakkan dalam kurungan. Mana di akhir ayat yang ada ayat sajadah tu, dalam kurungan akan dituliskan si sajadah lah, si jid dan tamar buta sajadah. Tapi masih sangat minimum pada saya lah, wallahu a'lam, sebab saya gunakan mushaf Pertis yang dicetak pada 2015. Maknanya itu baru juga kot. Yang tahun ni punya saya tak tahu, saya tak tengok lagi. Saya tengok pada mushaf 2015 ni banyak tempat-tempat sajadah masih belum diletakkan lagi. Contohnya dalam surah sajadah sendiri tak ada tanda sujud sajadah tu. Yang saya jumpa contohnya pada surah Maryam jilid keempat muka surat 14 pada mushaf Braille Pertis tu. Dalam surah sajadah saya tak jumpa, ataupun saya yang tak ada baca agaknya. Begitu juga dalam beberapa surah yang lain. Dalam surah Al-Insyiqaq, An-Najm, dalam surah An-Najm pun ayat terakhir tu, fasjudu lillahi wa'budu pun dalam mushaf Madinah ada, tapi dalam mushaf Braille Pertis tak ada. Maknanya aplikasi itu kadang-kadang diletakkan, ada tempat diletakkan, ada tempat tak diletakkan. Kemudian tempat-tempat bacaan khas riwayat Hafs seperti bacaan Ishmam, Imalah, Saftah yang diletakkan tanda khas dalam mushaf Madinah, manakala dalam mushaf Braille Pertis dituliskan cara bacaannya. Ini yang seperti inilah yang Cikgu Zakaria dah sebutkan tadi. Tanda-tanda bacaan, tanda bacaan khas riwayat Hafs
Contohnya bacaan Ismam pada surah Yusuf tu, Imalah, Majreha macam tu. Dalam mushaf Madinah ditulis dengan simbol-simbol belian macam tu kan. Macam tanda sujud tu ada kubah dekat situ kan. Jadi tanda-tanda tu kalau dalam Quran berputih tak adalah, tak dibuat tanda-tanda macam tu, tapi dituliskan dalam bentuk perkataan sendiri. Pada tempat yang kena imalah ada ditulis dalam kurungan. Selepas daripada kalimah Majreha tu ada dituliskan dalam kurungan imalah contohnya dekat situ. Tempat-tempat yang ada saktah begitu juga. Di tempat yang ada saktah tu akan ditulis sin, kaf, ta, marbuta, saktah dalam kurungan. Begitu juga yang terakhir sekali saya letak penggunaan tanda dan tempat wakaf yang berbeza di dalam kedua-dua mushaf. Maknanya dalam mushaf Madinah ni digunakan 5. Kalau dulu 6 tanda wakaf, tapi sekarang ni tanda wakaf dalam alif pun dah tak digunakan lagi dalam mushaf Madinah Munawwarah. Tinggal 5 je tanda wakaf yang digunakan. Tapi dalam Quran Braille Pertis ada sehingga 11 ya, kalau saya tak silap. Sebab Quran Braille Pertis saya cek kemungkinan ditranskrip daripada mushaf yang aplikasi tanda wakaf yang digunakan oleh Al-Imam As-Sajawindi. Imam Sajawindi memang dia banyak gunakan berbagai tanda wakaf. Dan antara satu ulama dengan satu ulama ni pun dia memperbahaskan juga tanda-tanda wakaf ni, ada yang bersetuju, ada yang tak bersetuju. Ada yang katakan dekat sini kena wakaf, ada yang katakan tak payah. Jadi masing-masing tu ada justifikasi masing-masing. Dan saya tak pasti justifikasi kita untuk meletakkan tanda-tanda ni masih relevan ataupun tidak. Sebab contohnya sekarang ni kalau kita tengok kan, mushaf Madinah tu memang letakkan 5 tanda wakaf sajalah. Mushaf-mushaf yang lain pun saya tengok ada beberapa mushaf, contohnya mushaf yang terbitan Hasan Sani dekat Morocco ataupun yang di Libya pun tak gunakan dah 11 tanda macam yang Imam Sajawindi ni gunakan. Okey, jadi perbezaan-perbezaan ni boleh membawa pelbagai implikasi kepada pembaca teks mushaf-mushaf tersebut. Perbezaan ini berlaku kerana beberapa faktor. Rujukan asal yang digunakan semasa proses pembangunan ataupun pentranskripsian teks-teks ini dipercayai menjadi faktor utama menyumbang ke arah perbezaan yang berlaku. Di samping itu, faktor keserasian dan kesesuaian tanda-tanda tersebut untuk ditulis dalam bentuk braille juga amat mempengaruhi kewujudan tanda-tanda tersebut. Okey, ini itu adalah dapatan yang pertama tadi, iaitu mengenai senarai tanda ataupun dot yang digunakan dalam mushaf Madinah Munawwarah dibandingkan dengan senarai dot yang digunakan dalam mushaf Braille Pertis. Okey, yang kedua pula adalah berkenaan perbandingan aplikasi dan implikasi ke atas beberapa tanda dot Al-Quran yang digunakan dalam mushaf Madinah dengan mushaf Braille Pertis. Okey, saya cuba ambil beberapa contoh saja daripada list yang saya dah keluarkan tadi, dan saya cuba aplikasikan untuk melihat perbezaan, maknanya apa implikasinya bila tanda ni digunakan dan apa implikasinya bila tanda ni tak digunakan. Implikasi itu kat atas pembaca lah, sebab kita dari situ kita akan boleh tengok ada keperluan tak satu tanda tu. Okay. Dan saya listkan cuma ada berapa, ada 5 tanda tu yang saya sempat buat lah. Dan insyaAllah kajian ni akan berterusan nanti, dan mohon support daripada sahabat-sahabat, terutamanya guru-guru yang mengajar Quran Braille. Yang pertama sekali, sifir mustadir. Sifir mustadir ni digunakan di dalam mushaf Madinah untuk menunjukkan huruf tambahan. Huruf tu adalah huruf tambahan. Huruf tu tidak dibaca sama ada ketika menyambung atau memberhentikan bacaan. Okey. Tanda ini diaplikasi dalam mushaf Madinah tetapi tidak pada mushaf Braille Pertis. Terdapat 2 situasi dalam mushaf Braille Pertis bagi huruf-huruf yang diaplikasi dengan tanda ni. Okey, tanda ni ada
yang dibaca sama ada ketika menyambung ataupun ketika berhenti. Ada dua situasi. Satu situasi dalam Quran Braille Pertis ni huruf tu ditulis tapi tanda tak ada. Satu situasi lagi huruf tu tak ditulis terus, jadi tanda memang tak ada lah juga. Bagi huruf-huruf yang ditulis ni, sebagai contoh kalimah mi'ah. Okey, mi'ah ni dalam Quran Braille Pertis ditulis, huruf alif tu ada. Okey, tengok pada jadual kan, nombor surat ke-9 tu. Wa ulaikum, ulu baqiyah, ulaika, apa semua ni, ini memang sangat banyak lah dalam Al-Quran. Ulul albab, perkataan yang lebih kurang sama juga, memang banyak ditulis. Jadi atas pada huruf waw, wa ulaikum, contohnya kan, wa ulaikum tu, waw yang pertama tu ada baris lah, tapi waw yang kedua tu ada sifar mustadir tu kan. Wa ulaikum tu, huruf waw tu tidak ada sebarang tanda kalau dalam Quran Braille Pertis. Okey, contohnya pada itulah, pada jadual yang saya letakkan tu, contoh di sebelah kanan tu, waw fathah, lepas tu alif hamzah, waw terus lam. Okey, jadi kaedah ni boleh mengelirukan pembaca lah, sebab pembaca berkemungkinan akan fikir itu adalah waw yang berfungsi sebagai huruf mat, sebagaimana tempat-tempat tulisan penggunaan huruf mat yang lain dalam Quran Braille Pertis. Contoh yang lain juga, yang kedua tu ulu baqiyah, pun sama juga cara penulisan dia. Lepas hamzah tu terus waw, lepas tu terus lam. Okey, maknanya huruf yang huruf ziyadah tu ditulis tapi tak ada apa-apa tanda, maknanya akan mengelirukan pembaca. Pembaca mungkin akan baca tu sebagai huruf mat. Mi'ah pun sama juga macam itu. Cuma mi'ah ni perbezaan dia, sebab mim tu baris bawah, jadi alif tu tak boleh nak baca lah juga macam mana pun. Okey. So dalam Mushaf Madinah, implikasi penggunaan sifat mustadir ni kepada pembaca Mushaf Madinah, pembaca tidak membaca huruf waw ataupun alif sebagai huruf mat, sama ada ketika menyambung atau memberhentikan bacaan, kerana tanda yang diletakkan menjadikan huruf tersebut sebagai huruf tambahan yang hanya ditulis tetapi tidak dibaca. Manakala yang pembaca Mushaf Braille Pertis, ketiadaan tanda ini boleh membuatkan pembaca keliru dan berkemungkinan akan membaca huruf waw ataupun alif sebagai huruf mat. Dan sebab ada tempat-tempat yang lain bentuk tulisan yang sama, contohnya dalam surah Al-Hajj, ayat apa tu saya tak berapa ingat. Fa'iza wa'du ulahuma. Macam mana ayat Ustaz Syairi boleh tolong kita? Fa'iza ja'a wa'du ulahuma Al-Isra Fa'iza ja'a wa'du ulahuma fa'asna alaikum ibadan lana. Ayat 5. Okey, terima kasih. Okey, contohnya dekat situ fa'iza ja'a wa'du ulahuma. Kalau dekat situ huruf waw tu memang berfungsi sebagai huruf mat. Jadi pembaca kalau yang memang dia dah diajar, kalau jumpa perkataan ulaika, wa ulaikum, ulul albab, contohnya waw tu jangan dibaca dengan huruf mat kan. Tapi kemungkinan dia akan, bila dia baca tempat yang macam ini, fa'iza ja'a wa'du ulahuma, kemungkinan dia akan aplikasi benda yang sama, dia akan baca ulahuma, padahal dekat situ waw tu memang waw sebagai huruf mat. Jadi implikasi itu ada kepada pembaca yang membaca. Implikasi kemungkinan akan melakukan kesalahan tu memang ada pada pembaca. Jadi ini salah satu daripada isu yang perlu dipandang serius lah untuk membaca Quran Braille. Ya? Mak badal. Okey. Kemudian yang kedua tadi saya kata tadi, dalam sifar mustadir ni ada satu keadaan lagi, huruf yang bertanda tersebut tidak ditulis terus. Kalau yang
Yang mula-mula tadi huruf yang bertanda sifar mustadir tu masih lagi ditulis. Dalam yang kes kedua ni, huruf yang ada sifar mustadir ni terus ditinggalkan. Okey, contohnya pada perkataan wala taqulanna li syai'in pada surah Al-Kahf. Li syai'in tu ada huruf alif dekat situ, lam, shin, fathah, lepas tu alif. Atas alif tu ada tanda sifar mustadir yang fungsinya menunjukkan bahawa huruf tu ditulis tapi tak dibaca. Tapi dalam Quran Braille Pertis, bukan saja tanda tu tak ada, huruf tu pun dihazafkan terus jadi tak ada. Okey. Contoh yang kedua pada surah An-Naml ayat 21, la azbahannahu tu, la azbahan tu selepas pada hamzah la az tu, sebelum pada huruf zal tu ada alif yang ada atas dia sifar mustadir juga lah. Okey, tapi dalam Quran Braille Pertis sifar mustadir tu memang tak ada dan huruf alif tu pun tak ada sekali. Okey. Qul huwa nabaun azim, satu contoh yang lain juga, nabaun, selepas nabaun tu ada alif yang bertanda sifar mustadir juga, tapi alif tu pun dibuang dalam tulisan Mushaf Braille Pertis. Jadi implikasi kepada pembaca Mushaf Braille Pertis ni, pembaca tak tahulah bahawa huruf-huruf ni sebenarnya wujud dalam rasam Uthmani. Jadi kalau kita nak hampirkan kepada rasam Uthmani, kalau kita nak cuba sehampir yang boleh menulis Mushaf Pertis ni sampai yang boleh kepada rasam Uthmani, isu-isu macam ni kita kena tengok juga. Nak kena letak juga huruf ni, tapi nak letakkan tu macam mana untuk buatkan pembaca tak keliru. Okey. Kemudian yang kedua, sifar mustatil. Sifar mustatil ni adalah tanda bulat yang lonjong, bulat melonjong ke atas macam telur. Okey, tanda ni terletak atas huruf alif dalam Mushaf dalam Mushaf Madinah ni. Tanda ni terletak atas huruf alif yang menunjukkan bacaan huruf alif itu digugurkan ketika menyambung. Okey, ketika dibaca secara wasal, alif tu tak dibaca, tapi dibaca ketika berhenti. Macam contoh qawarira yang Cikgu Zakaria bagi tadi pada surah Al-Insan ayat 14. Okey, qawarira bila berhenti alif tu ada, tapi bila sambung alif tu tak ada. Okey, dan contoh isu ni banyak dalam Quran, terutamanya pada kalimah ana. Okey, saya bawa contoh banyak kalimah ana pada kertas kerja ni. Contohnya ayat yang kita selalu baca pada surah Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budun ma abadtum. Wa la ana a'budu. Kenapa kita tak baca ana a'budun ma abadtum? Sebab atas alif tu ada sifar mustatil. Tapi kalau kita nak berhenti wala ana, dia akan jadi itu, kita tak berhenti wala ana, wala ana, alif tu akan wujud. Okey, tapi bila kita nak sambung wala ana a'budu ma abadtum, kita tak boleh baca wala ana a'budu ma abadtum. Okey, dan situasi di dalam Mushaf Braille Pertis pada kalimah ana tu tak ada sifar mustatil ni. Okey, tak ada sifar mustatil. Jadi tulisannya nun alif hamzah tu fathah, nun alif. Maknanya nun alif tu akan berfungsi sebagai huruf mad. Pada kadang-kadang yang lain macam contoh tulisan tadi al-alamin, alamin tak ada fathah tu, ada alif kan. Jadi bacaan tu alamin. Okey, jadi dekat sini pun sama juga. Wala ana a'budu ma abadtum. Jadi wala ana a'budu ma abadtum. Wa ana ad'ukum wa ana ad'u ya sebenarnya wa ana ad'ukum. Macam tu. Jadi mungkin kita boleh fikirkan macam mana cara nak selesaikan isu ni, sama ada kita tambah tanda pada top ke ataupun apa ke yang kita nak buat berkenaan dengan isu ni. Sebab tulisan ana ni banyak juga, sifar mustatil ni banyak juga dalam Al-Quran. Yang seterusnya, huruf sukun yang tidak bertanda. Okey, huruf sukun yang tidak bertanda ni pun ada beberapa, satunya
Sekiranya huruf sukun yang tidak bertanda diikuti dengan huruf bertasydid yang ada tanda sabdu, maka huruf ini diidghamkan kepada huruf berikutnya dengan idgham kamil. Idgham kamil maknanya macam huruf yang mula-mula tu, huruf yang bertanda sukun tu tak ada teruslah. Okey, tu idgham kamil, idgham tam. Manakala jika huruf sukun yang tidak bertanda diikuti huruf yang tidak bertasydid, maka ia dibaca dengan idgham naqis ataupun ikhfa. Okay, contoh yang saya bawa dekat sini ni, contoh yang tanda sukun, huruf sukun tidak bertanda yang diikuti oleh huruf bertasydid. Contohnya perkataan irkam ma'ana. Irkam ma'ana pada surah Hud ayat 42, irkam ma'ana tu, dalam situasi di dalam mushaf Braille Pertis, ba' tu ada tanda sukun. Pada ba' tu ada tanda sukun. Jadi pembaca akan baca irkab. Ba' pun huruf ni kan, huruf apa? Huruf qalqalah lagi kan. Irkab, gitu kan. Irkab ma'ana. Implikasi dia. Contoh yang lain, qad tabayyana. Qad tabayyana ni dal dengan ta ni dia makhraj dia dekat-dekat. Okey, qad tabayyana. Jadi kalau qad tabayyana tu dia masih dekat lagi lah, tapi still salah lah tu. Qad tabayyana. Dia sepatutnya baca qad tabayyana, idgham kamil. Tapi dalam situasi dalam mushaf Braille Pertis, selepas huruf dal tu ada tanda sukun dan tak ada tanda syaddah pada huruf ta yang sepatutnya diidghamkan tu. Macam tu juga pada surah Al-A'raf ayat 147, yalhaz zalik. Ini sekadar contoh, ada banyak lagi situasi yang sama dalam Quran. Yalhaz zalik tu memang tak adalah tanda idgham yang sepatutnya kita idghamkan huruf sa ke dalam huruf zal yang selepasnya. Kemudian isu seterusnya, tanwin yang selari barisnya. Tanda ini adalah bersamaan barisnya dan menunjukkan bacaan izhar. Okey, kita dah sebutkan dua kali tadi dalam mushaf mushaf Madinah ada tanwin yang selari barisnya, ada tanwin yang tidak selari barisnya. Contohnya bi'azabin alim. Bi'azabin alim ni hukumnya izhar dekat situ. Jadi tanwinnya ditulis secara selari. Okey. La aliyun hakim. Okey. Ditulis dhammatain tu ditulis secara selari sebab hukum izhar dekat situ. Aliman hakima. Aliman hakima, hukum izhar juga dekat situ. Jadi tanwinnya ditulis secara selari. Jadi fungsinya pembaca yang tengok tanwin ni ditulis secara selari, dia akan baca secara izhar. Tapi dalam bila situasi tak ada perbezaan antara tanwin yang ditulis selari dengan tak selari ni, pembaca kemungkinan akan keliru kalau tak ada asas tajwid. Tapi kalau dia ada asas tajwid, tak kisah, dia boleh baca. Sebagai contoh, saya sendiri pun, sebab saya belajar Quran pun sebelum daripada penulisan, sebelum daripada kaedah Iqra' apa semua. Jadi saya pun tak hirau sangat tanwin selari ke tak selari. Saya tengok huruf selepas dia. Alhamdulillah boleh gitu kan. Jadi kita boleh bezakan lah. Jadi saya nak katakan dekat sini, ini salah satu tanda top yang terdapat pada mushaf Madinah, tapi tak ada pada tanda tak ada di dalam mushaf Braille Pertis. Cuma tanda ni saya fikir tidaklah begitu kritikal. Maknanya selagi pembaca tu tahu hukum tajwid, perkara ni tak jadi masalah sangat. Okey. Perbincangan dapatan, surat 13 tu, perbincangan dapatan keperluan pembaca kepada Dab Al-Quran adalah satu ilmu yang berkembang dari semasa ke semasa. Okey, macam yang Cik Zafuri sebutkan pada awal-awal pagi tadi. Sekarang ni ilmu Dab ni dah sampai kepada mewarnakan pula. Ada teks yang diwarna-warnakan supaya dapat membezakan antara satu bentuk hukum tajwid dengan satu bentuk yang lain. Dab Al-Quran ni dia sentiasa berkembang. Mungkin hari ni berwarna, esok bergerak pula ke, kita tak tahu. Dia macam itu, dia sentiasa berkembang. Dia berbeza dengan status ilmu rasam yang tauqifi. Okey, rasam tu tauqifi, dia tidak boleh menerima sebarang pembaharuan sama sekali. Ilmu Dab berkembang kerana terdapatnya keperluan, iaitu maslahah kepada pembaca. Dia berkembang tu bukan berkembang sebab apa? Sebab ada keperluan. Bila pembaca ada masalah nak baca rasam,
Jadi nak menyelesaikan masalah membaca rasam tu dengan dot tu. Ulama letakkan dot ni untuk menyelesaikan masalah membaca yang ada masalah nak baca rasam. Gitu. Wujudnya dot ni adalah disebabkan ada masalah untuk membaca rasam kepada pembaca. Okey. Berdasarkan dapatan kajian yang diperolehi, peletakan tanda-tanda bacaan atau dom Al-Quran ini boleh dibagikan dari sudut keperluannya kepada tanda-tanda yang kritikal, iaitu tanda-tanda yang sangat mempengaruhi salah betulnya bacaan seseorang pembaca, dan juga tanda-tanda yang optional, yang mana pengaruhnya tidak terlalu besar ke atas pembaca. Mana nak letak boleh, tak letak pun boleh. Ada sebahagian tanda tu memang kena letak, kalau tak letak memang orang akan salah baca. Okey. Manakala dari sudut kebolehgunaannya pula kepada tulisan Braille, boleh dibahagikan kepada tanda-tanda yang berkemungkinan untuk diletakkan dan tanda-tanda yang tidak mungkin untuk diletakkan. Kerana sebahagian tanda tu memang boleh kita create satu kod ke, contohnya diletakkan sebagai salah satu tanda. Sebahagian tanda lagi memang tak boleh, contohnya macam garisan ataupun mim kecil, nun kecil, apa semua itu memang tak boleh, kena fikirkan solution yang lain. Bagi tanda sifat mustadir yang menunjukkan huruf tersebut merupakan huruf tambahan yang tidak dibaca sama ada ketika menyambung atau memberhentikan bacaan, boleh dikatakan bahawa peletakan tanda ini adalah sangat kritikal, kerana implikasi dari ketiadaan tanda ini adalah akan berlakunya kesilapan oleh pembaca. Okey, Dr. Mustaqim dalam buku dia pembangunan Braille Quran Rasam Osmani, Braille Quran Rasam Osmani, tak silap saya, dia ada cadangkan supaya huruf-huruf sebelum huruf-huruf bertanda sifat mustadir ni diletakkan baris. Dan kaedah ni juga digunakan dalam Quran Braille terbitan Yayasan Penyantun Wiataguna. Maknanya contoh perkataan ulaika tadi tu, ulaika tu sebelum waw yang ada sifat mustadir tadi tu diletakkan tanda dhammah. Bila dia letak tanda dhammah dekat situ, jadi dia mengeluarkan daripada kaedah yang biasa huruf waw tu menjadi huruf mad. Sebab kaedah biasa kalau tak ada tanda dhammah, waw tu akan jadi mad. Tapi bila letak dhammah, okay, batal kaedah tu, mana huruf waw tu tak dibaca sebagai mad. Contohnya dekat situ. Bagi sifir mustatil yang menunjukkan bacaan huruf alif itu digugurkan ketika menyambung bacaan secara wasal tetapi dibaca ketika waqaf, boleh dikatakan bahawa peletakan tanda ini juga adalah sangat kritikal, kerana implikasi dari ketiadaan tanda ini adalah akan berlakunya kesilapan dan kekeliruan oleh pembaca. Tambah merumitkan lagi kerana tanda ini membawa dua aplikasi yang berbeza, iaitu satunya keadaan ketika menyambung bacaan, ketika wasal, dan satu lagi ketika waqaf. Masa wasal jadi lain, masa waqaf jadi lain. Aplikasi tab pada sukun yang tidak bertanda pula mempunyai persamaan dengan tanwin yang ditulis secara tidak selari pada sudut praktikalnya, iaitu sama ada kedua-dua tab tersebut diikuti oleh huruf yang bertasydid atau tidak bertasydid. Dalam kes bacaan yang memerlukan idgham kamil, maka keperluan untuk diaplikasikan tab ini adalah sangat kritikal, terutamanya dalam kes yang melibatkan huruf-huruf mutagharisain. Manakala aplikasi kepada idgham nakis ataupun ikhfa pula didapati kurang kritikal, selagi mana pembaca seorang yang menekuni asas hukum tajwid. Mana kita tahu hukum tajwid, dia boleh tahu yang ni kena baca idgham, tempat-tempat yang dibaca dengan idgham, tempat-tempat yang dibaca dengan ikhfa. Tapi kalau tempat yang memang kena idgham kamil ni, jarang orang akan ingat. Okey, qad, macam tadi kan qad tabayyana tadi tu, jarang orang hafal tempat-tempat tu. Tapi hukum nun mati, ikhfa, idgham, nun mati, mim mati ni kebanyakannya pembaca Quran yang biasanya akan ingatlah hukum tajwid tu. Okey, ini hanyalah sebahagian daripada perbincangan ringkas mengenai sebahagian kecil daripada dapatan kajian ini. Selain daripada yang disebutkan di atas, masih terdapat banyak lagi aplikasi tab yang perlu dibincangkan dengan terperinci dan mendalam, okay, untuk penambahbaikan, terutamanya fokus kita kepada mushaf Braille terbitan Pertis. Yang kedua pada perbincangan ini adalah isu mengenai kekeliruan antara rasam dan tab. Okey, dalam kita berusaha untuk memaksimumkan penggunaan tab, okey, aplikasi rasam pada Quran Braille, kita tak boleh terkeliru dalam isu antara rasam dan juga tab ni.
Berdasarkan kepada pengamatan saya, ada dua kekeliruan yang besar yang sering berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, kaedah penentuan antara mushaf rasam Uthmani dengan mushaf rasam Imla'i. Yang kedua adalah kekeliruan tentang perbezaan antara ilmu rasam Al-Quran dan ilmu dab Al-Quran. Terdapat dalam kalangan masyarakat golongan yang memahami bahawa termasuk antara kaedah-kaedah mengenali mushaf rasam Uthmani ialah melalui tanda baca. Sebagai contoh, tanda alif kecil dan tanda fathah bagi perkataan Allah. Tanda alif kecil dan tanda fathah bagi perkataan Allah. Kalimah Allah tu, dan kalimah Allah, adakah ianya ditulis dengan alif kecil atas syaddah tu, ataupun ditulis dengan fathah yang satu harakat saja atas syaddah tu? Okey. Terdapat sebahagian yang beranggapan kaedah rasam Uthmani bagi ejaan perkataan tersebut ialah ditulis tanpa tanda alif kecil di atas huruf lam yang kedua pada kalimah tersebut. Jika kalimah tersebut ditulis dengan tanda alif kecil, maka ia dianggap menyalahi rasam Uthmani. Anggapan ini adalah anggapan yang salah, kerana perbincangan tanda baca tiada kaitan dengan rasam Uthmani. Rasam Uthmani dinilaikan berdasarkan huruf-huruf yang digunakan untuk mengeja perkataan, bukan tanda baca. Sebagai contoh, ejaan perkataan Maliki dengan hazaf alif, Maliki adalah rasam Uthmani. Ejaan dengan isbat alif, mim alif, lam kaf adalah bukan rasam Uthmani. Mana nak katakan dekat sini, kalau perkataan Allah tu, kita kata kalau nak tulis rasam Uthmani, kalimah Allah mesti pakai fathah yang satu harakat saja. Tak boleh pakai fathah isbaiyah yang dua harakat tu. Kalau tidak, kalau kita pakai yang dua harakat tu, tak jadi rasam Uthmani. Itu salah. Yang pentingnya kalimah Allah tu, alif, lam, lam, ha tu yang penting. Yang syaddah tu, lepas tu tanda fathah ke, fathah satu harakat tu ke, atau fathah isbaiyah tu, dab. Okey, jadi kita tak boleh nak katakan kalau pakai fathah satu harakat tu adalah rasam Uthmani, kalau pakai isbaiyah tu tidak rasam Uthmani, sebab itu dab. Selagi tulisan tu alif, lam, lam, ha, itu adalah rasam Uthmani lah. Okey, dia adalah antara ulama adalah perbahasan dia kenapa tak ditulis dengan fathah isbaiyah, kenapa nak ditulis dengan fathah yang satu harakat. Itu adalah perbahasan yang tersendiri, itu panjang lah pula, kita nak bahas yang tu. Cuma nak tekankan, kalau nak bezakan antara rasam Uthmani dengan rasam Imla'i, kita tak boleh tengok, kita tak boleh nilai melalui penggunaan dab. Okey. Sebagai contoh, ini tambahan je ni dekat kertas kerja ni. Kadang-kadang ada buku yang tulis mengenali tanda baca rasam Uthmani. Itu salah lah tu. Macam mana ada tanda baca rasam Uthmani? Kita tahu tadi rasam Uthmani yang masa zaman Uthman tulis tu, tak ada sebarang tanda baca, huruf pun tak ada titik. Jadi tiba-tiba ada orang tulis mengenali tanda baca rasam Uthmani. Macam mana ada tanda baca rasam Uthmani? Yang ada tanda baca Al-Quran, tanda baca mushaf. Macam tu tanda baca. Okey, sebagai contoh, tanda baca yang digunakan dalam mushaf Madinah ni diwujudkan pada tahun berapa? Tak silap saya. Dia antara saya tak ingat tahun berapa, tapi maknanya dalam awal-awal kurun ke-14 Hijrah ni lah, baru diwujudkan tanda-tanda yang terdapat sekarang ni, tanda-tanda dab yang digunakan pada Quran bercetak Madinah Munawwarah sekarang ni. Dan tanda-tanda yang ada dalam dalam Madinah, mushaf Madinah Munawwarah ni ada perbezaan. Kalau kita tengok dengan tanda yang digunakan oleh mushaf di Morocco contohnya, yang wujud pada hari ini juga. Maknanya kita kata perbandingan yang wujud pada hari ini. Sebab dab ada dua perbezaan penggunaan dab. Satunya dab masyariqah dengan dab magharibah. Kalau yang di Morocco tu mereka gunakan dab magharibah, dab orang sebelah barat sana, sebelah Andalus. Jadi ada perbezaan. Contohnya nun dia kadang-kadang dia tak tulis dia tak ada titik. Kalau nun duduk dekat ujung tak ada titik. Fa dia ada titik dekat bawah. Kalau kita tengok pada mushaf, mushaf tu mushaf rasam Uthmani, tu saya kata dia rasam Uthmani sebab perbezaan dia hanya pada dab. Okay, jadi tak boleh nak menilai rasam Uthmani atau tidak berdasarkan kepada penggunaan dab sesebuah mushaf.
Selain itu, terdapat juga golongan yang beranggapan bahawa mushaf cetakan Madinah atau mushaf-mushaf yang menggunakan tanda baca yang serupa dengan mushaf tersebut sahaja adalah mushaf Rasam Usmani. Okey, inilah yang kita sebut tadi lah. Mushaf-mushaf yang menggunakan tanda baca yang berbeza dianggap bukan Rasam Usmani. Tanggapan ini perlu diperbetulkan kerana terdapat mushaf-mushaf Rasam Usmani yang menggunakan tanda-tanda baca yang berbeza dengan mushaf cetakan Madinah. Sebagai contoh, mushaf Al-Muhammadi Al-Sharif riwayah Warsh, ini terbitan Kementerian Wizarah Awqaf, Kementerian Waqaf dan Hal Ehwal Islam Morocco, dan mushaf Al-Jamahiriyah terbitan Libya, dia dengan riwayah Qalub. Dia punya tab memang berbeza, tapi walaupun tab dia berbeza, rasam dia tetap Rasam Usmani, mana rasam dia tetap sama. Okey, sebagai rumusan yang pertama, terdapat beberapa aplikasi tab yang sangat-sangat diperlukan oleh pembaca mushaf Braille, namun ianya masih belum diaplikasikan setakat ini. Contohnya macam tadilah sifat mustadir dengan sifat mustatil. Okey, rumusan yang kedua, tidak semua bentuk tab yang diaplikasi dalam mushaf Madinah perlu diaplikasi dalam mushaf Braille. Sebagai contoh, keperluan untuk mengaplikasi tanda tab yang diletakkan pada huruf alif wasal, kepala sad tu kan, atas alif wasal dalam mushaf Madinah tu tidaklah terlalu kritikal untuk diaplikasikan pada mushaf Braille. Tak berlaku kesalahan pun. Kita tengok kalau tak ada tanda sad pada alif wasal tu, pada pembaca Quran Braille tak berlakukan kesalahan pun, sebab tak ada kan, sebab tak adanya tanda ni. Okey, faktor ni boleh dinilai berdasarkan implikasi terhadap pembaca mushaf berkenaan. Tu saya kata kajian berbentuk implikasi ni sangat perlu. Maknanya kita test. Bila test tu kita tahu ada kesalahan ke tak ada kesalahan. Ada kesalahan tu macam mana cara kita nak selesaikan, nak jadikan boleh baca betul tu, kena macam mana, kena tambah huruf ke, kena tambah tanda ke. Okey, rumusan yang seterusnya, tidak semua bentuk tab yang diaplikasi dalam mushaf Madinah sesuai untuk diaplikasi dalam mushaf Braille. Ini adalah kerana faktor konsep penulisan kod-kod Braille yang tidak sesuai untuk mengaplikasi sebahagian bentuk tulisan bercetak biasa. Contohnya huruf-huruf kecil seperti mim iqlab, garisan di bawah ayat sajadah, tanda belian untuk ismam dan raum dan sebagainya. Rumusan yang seterusnya, keperluan untuk mengaplikasi tab yang sesuai dalam mushaf Braille adalah lebih besar berbanding keperluan untuk menyeragamkan mushaf Braille dengan Rasam Usmani. Kerana dengan aplikasi tab yang sempurna, seseorang pembaca akan dapat membaca Al-Quran dengan tepat. Manakala isu keperluan Rasam Usmani kepada mushaf Braille pula adalah seperti yang telah dirumuskan di dalam beberapa fatwa. Okey, sila rujuk fatwa satu kertas kerja. Dr. Nur Najihan, dia pernah tulis satu kertas kerja bertajuk Hukum Penulisan Al-Quran Braille Rasam Usmani, yang mana dalam kertas kerja tu mengumpulkan beberapa fatwa, yang dalam fatwa-fatwa tu semua mengatakan Al-Quran Braille boleh ditulis tanpa mengikut Rasam Usmani 100% kerana meraihkan maslahah ataupun keperluan pengguna. Saya tak bawa pula. Mungkin ada kot dalam laptop saya kalau sesiapa nak nak share kertas kerja tu. Seterusnya, status tab dalam sesebuah mushaf tidak boleh dijadikan sebagai faktor untuk mengukur status rasam bagi mushaf tersebut. Dalam arti kata lain, walaupun sesebuah mushaf tidak ada sebarang aplikasi tab sekalipun, masih ada kemungkinan mushaf tersebut berstatus mushaf Rasam Usmani. Kalau tak ada sebarang baris apa semua, kalau rasam dia tu masih bersamaan dengan Rasam Usmani, maka dia adalah Rasam Usmani. Kita tak boleh lah kata mushaf, sesebuah mushaf tu tidak Rasam Usmani sebab dia tak ada baris. Okey. Yang terakhir adalah cadangan. Yang pertama, beberapa bentuk penandaan ataupun tab harus dipertimbangkan pengaplikasiannya ke dalam mushaf Braille selaras dengan asas fungsi tab itu sendiri yang bertujuan untuk membantu membaca dengan betul, dan sifat ilmu tersebut yang menerima ijtihad baru dan perkembangan yang sesuai. Okey, macam kita kata tadi, tab ni dia akan terus berkembang, jadi dia boleh menerima pembaharuan. Jadi kita tak perlu takut macam Rasam Usmani ni, kita takutlah memang tak boleh nak tukar langsung. Tapi tab ni boleh berkembang, kita boleh menerima cadangan, boleh menerima penambahbaikan. Yang kedua, pihak Lembaga Pengawalan dan Perlesenan Al-Quran Kementerian Dalam Quran Malaysia, Kementerian Dalam Negeri Malaysia, KDN, hendaklah meletakkan satu garis panduan yang khusus
untuk menjadi pedoman kepada penerbit mushaf Braille. Garis panduan tersebut mestilah mengambil kira faktor kesesuaian tulisan Braille dan pengguna tulisan tersebut. Okay, jadi kalau kita tengok contoh Lajnah Tasqih Quran Indonesia, mereka ada satu garis panduan. Mereka memang ada keluar satu buku pedoman menulis, pedoman membaca dan menulis Quran Braille. Jadi dalam buku tu ada satu garis panduan yang perlu digunakan oleh pencetak Quran Braille, macam mana cara, apa dia yang perlu ciri-ciri yang ada untuk menerbitkan sesuatu Quran Braille. Jadi kita harap kalau pihak pengawalan dan penyelesaian Quran KDN ada satu buku panduan tu, jadi lebih memudahkan kepada penerbit Quran Braille untuk jadikan satu benchmark lah. Maknanya dari sudut dapnya tadi kita tengok, kalau kita bandingkan antara yang Mushaf Madinah dengan Mushaf Braille ni banyak perbezaan. Jadi minimumnya mesti ada apa tanda yang sekurang-kurangnya mesti ada untuk dapat kelulusan. Contohnya macam itu. Okey, setakat mana perlu hampir kepada rasam Uthmani, maka baru boleh diberi kelulusan. Kalau dia kata nak rasam Uthmani 100%, okey, kita boleh buktikan susah nak dapat 100% betul. Okey, jadi mesti ada peratusan sampai setakat mana yang boleh, yang mesti dirasam Uthmanikan baru boleh diluluskan sebagai Quran. Kena adalah satu guideline daripada KDN sendiri. Tak boleh dia just demand tapi tak ada satu guideline. Okey. Seterusnya, pihak penerbit mushaf Braille mestilah meletakkan mukaddimah di awal mushaf yang mengandungi maklumat berkaitan rujukan yang digunakan bagi penulisan rasam, penggunaan dot serta meletakkan tanda-tanda wakaf terbitan mereka. Okey, contohnya kalau kita tengok mushaf Madinah tu, pada muka surat belakang sekali tu dia akan tuliskan mushaf ni adalah diambil rasamnya daripada siapa, Abi Amru Adani contohnya. Dopnya adalah daripada Dop Al-Kharras contohnya macam itu. Jadi perlu juga, saya fikir perlu juga sekurang-kurangnya rujukan sebelum transkrip. Contohnya katakan mushaf Braille ni ditranskrip daripada mushaf apa benda. Okay, jadi kita boleh rujuk dan kita boleh tahu justifikasi penggunaan penulisan rasam tu sendiri dan penggunaan dot pada mushaf Braille tersebut. Lepas tu satu lagi, perlu ada juga catatan penambahbaikan yang dibuat pada cetakan-cetakan terbaru. Contoh macam Cikgu Zakaria bentangkan tadi, ada perbezaan pada mushaf Braille Bertis yang dicetak sebelum 2005 dengan yang dicetak sekarang ni. Tapi kita tak tahu mana satu, di mana perbezaan tu. Jadi lebih baik ada nota pada mukadimah tu sikit, ada nota cetakan terbaru ni telah dibuat penambahbaikan pada ayat sekian, ayat sekian, ayat sekian, supaya orang yang masih ada Quran Braille yang lama tu, dia tak payahlah buang. Dia boleh guna lagi, tapi dia boleh note dekat mana ada kesalahan-kesalahan tu. Kemudian beberapa kajian perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berbangkit sekitar isu pengajian Quran Braille. Antara kajian yang berkaitan, antaranya kajian berkaitan keperluan pengguna, need analysis, dan juga kaitan implikasi kepada pengguna. Dan beberapa cadangan yang diutarakan oleh Dr. Muhammad Mustaqim dalam buku yang tadi, Penggunaan Braille Al-Quran Rasam Uthmani, boleh dikaji dan diambil kira sebagai panduan kepada penambahbaikan aplikasi dot dalam mushaf Braille. Saya fikir itu saja perkongsian yang saya dapat berikan. Wallahu a'lam, sekadar pandangan saya yang baru berjinak-jinak dengan Quran Braille, dan saya harap sangat feedback, komen ataupun reflect lah daripada sahabat-sahabat sekalian, terutama daripada cikgu-cikgu saya, daripada ustaz-ustaz saya yang saya sendiri banyak belajar mengenai ilmu ni. Jadi saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Azam. Okey, saya buka, kalau ada hadirin sekalian ada soalan boleh tanya. Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak dapat saya Muhammad Faizal Cik Yusof. Saya nak dapatkan respon daripada pembentang berkaitan dengan saranan beliau. Sebab saya sedikit tersentuh bila disebutkan ada perlunya ada garis panduan untuk memudahkan penerbit Al-Quran Braille di Malaysia bagi menerbitkan Al-Quran. Sebab kami di pihak Jabatan Kuasa Al-Quran Braille kita ada pandangan sendiri. Jadi apa komen pembentang kalau kita ikut trend Arab Saudi? Macam Arab Saudi sendiri, dia ada satu lajnah sahaja yang menerbitkan Al-Quran Braille ni, dan itu dia ambil sendiri oleh pihak kerajaan. Dan di pihak kita memang kita mengharapkan apa yang berlaku di Malaysia ni, kalau kerajaan ambil pertis semua kita bagi ni. Tapi dalam isu penerbitan Al-Quran, sebab apa yang saya nak highlightkan, sebelum saya highlightkan secara lebih detail pada forum petang nanti, sebab penerbitan Al-Quran ni dia komoditi dia ni. Jadi kita nak pandangan selaku yang pakar dalam kajian Al-Quran ni, apa kata kalau kita cuba ikhtiarkan di Malaysia ni jadi macam Arab Saudi. Macam Arab Saudi memang dia ada penerbitan khusus, penerbitan Al-Quran yang dimandatkan oleh kementerian yang berkaitan. Maknanya pihak-pihak lain tak perlu campur tangan dah. Maknanya kalau kita yang dari luar negara ni pun, kita pergi ke Mekah ataupun Madinah, terutama di Masjid Nabi tu, sesiapa sahabat-sahabat UKU penglihatan, sebab kita buat live internet ni, sahabat-sahabat UKU penglihatan yang pergi ke Madinah boleh naik tingkat atas, tingkat 1 Masjid Nabawi, tunjukkan Quran ni, kita berminat pada Quran Braille, dia akan bagi di free. Kalau kita sesiapa jemaah umrah pun yang pergi ke Madinah, kata saya ada anak, saya ada saudara sekian-sekian yang UKU penglihatan, dia akan minta IC, minta salinan sah pengenalan, dia akan bagi pun juga. Sebab kerajaan Arab Saudi, alhamdulillah, memang dia jaga kesucian Al-Quran Braille tu bagi memastikan pemilihan Al-Quran itu sendiri. Saya minta respon daripada itulah Ustaz. Wallahu a'lam. Okay, kita kumpulkan soalan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, saya Abdul Majid. Saya ada soalan nak tanya dekat pembentang. Apakah saranan pembentang mana lebih aula, sama ada mengembalikan Quran Petis kepada resam Osmani ataupun mengembalikan mengubah bab Quran Petis ni kepada bab Madinah yang dipakai oleh Mushaf Madinah sekarang? Mana yang lebih aula? Terima kasih. Soalan yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Yasmadin. Saya ingin mengajukan saranan kepada pembentang. Tadi kita dapat dengar berbagai masalah yang timbul dari segi perbandingan antara Quran Mushaf Madinah dengan Quran Petis. Jadi ada tadi dicarakan beberapa cara ataupun solusi untuk penyelesaian. Satu daripada ialah ke kajian-kajian yang perlu dibuat. So saya nak carakan di sini, bersetujukah pembentang kita adakan satu konvensyen lebih besar daripada ini. Kita libatkan semua badan-badan kerajaan, badan-badan NGO yang berkenaan dari luar negara, dari dalam negara, untuk kita lebih kukuhkan lagi Quran kita ni. Jadi nama dia Petis mungkin mempunyai authority untuk mencetak Quran, tetapi kita perlu cari satu nama yang lebih luas lagi, supaya Quran ni bukan nama Quran Petis tapi Quran untuk seluruh umat manusia, insya-Allah. Terima kasih. Terusnya ada dia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Ahmad Daniel dari Maksani. Saya ada satu soalan. Saya nak tanya, macam kalau setakat yang kajian Ustaz ataupun siapa yang terbakar, saya nak tanya bagaimana, ada tak kiranya tulisan top yang terhampir yang kita bandingkan negara-negara lain seperti negara Arab sebenarnya, untuk dijadikan rujukan sebagai kita punya ni
beri buat buah bom. Ya, terima kasih. Okey, soalan yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Hairi. Saya ada satu cadangan lah untuk memelihara Al-Quran Pertis, khususnya Al-Quran Braille kita lah. Cadangan saya, boleh tak kalau di masa akan datang, apabila kita menerima naskah Al-Quran Braille Pertis, tulisan kita tu kita dapat jaga dengan kita buat satu cover yang zip ataupun dia kalis air. Sebab pengalaman saya sendiri menggunakan Al-Quran Braille, akhirnya tulisan tu akan hilang sebab kena air. Itu saja cadangan saya. Lepas kita minta Ustaz jawab 5 soalan je dulu. Kalau ada masa kita buka soalan ni. Okey, terima kasih. Cukup tu. Saya kena minta bantuan talian hayat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas respon-respon dan soalan-soalan serta cadangan-cadangan yang saya amat hargai. Okey, pertama sekali berkenaan dengan komen yang diberikan oleh YDP British tadi mengenai lajnah Quran. Tu saya nak tanya tu, ada wakil daripada KDN ke yang hadir kita punya seminar dia? Kalau katakan kita cuba bina satu jambatan lah, bridging the gap antara pengguna dengan KDN ni dalam lajnah pentasheh Al-Quran ataupun lembaga apa nama dia tadi? Saya ingat nama panjang, Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Al-Quran Kementerian Dalam Negeri ni. Biasanya jelas sebab orang-orang dalam KDN, dalam Lembaga Pengawalan dan Pelesinan Al-Quran ni, mereka sangat sensitif lah dengan isu-isu Quran. Bila dengar je sesuatu Quran tidak menepati rasa Usmani, mereka memang cepat naik angin lah kan. Memang cepat nak reject lah. Dalam masa yang sama tu kadang-kadang disebabkan cinta dia yang terlalu mendalam kepada Al-Quran dan rasa Usmani ni, kadang-kadang mengabui pandangan mereka terhadap pengguna sendiri. Sebab bukan semua boleh memahami. Ialah terutama orang yang boleh melihat, dia tidak memahami. Kita susah, saya sendirilah kan, susah nak memahami, nak menghayati macam mana sebenarnya penggunaan, pembacaan Al-Quran dengan sentuhan ni. Kita tak faham. Dan wallahu a'lam, ada ke dalam kalangan ahli lembaga yang boleh membaca sendiri Quran Braille? Saya tak pasti. Sebab ya kita pun tahu ahli lembaga sendiri kadang-kadang mereka akan cari orang yang boleh membaca lah untuk bacakan semula Quran Braille kepada mereka. Dan mereka memang biasanya menghafal Al-Quran. Tapi dari sudut rasam ni, dia kadang-kadang tu apa yang kita baca tidak sama dengan apa yang tertulis. Kadang-kadang tu dalam proses semakan memang dia bagi Al-Quran kepada orang buta untuk baca. Tapi bila orang yang membaca Quran tu seorang yang hafiz, kadang-kadang ada yang tersalah tu, dia terus baca dengan betul. Jadi orang daripada lembaga kawalan daripada KDN ni, dia dengar betul, jadi betul lah. So tulisan tu dia tak pasti. Kadang-kadang ya isunya tu kita bercakap benda yang benda yang berlaku betul-betul. Okey. Dan benda ni kita usaha untuk tambah baik, bukan kita nak blame, tapi kita tahu masalah ni dan kita boleh cubalah. Kita tahu benda-benda macam ni, kita cuba untuk tambah baik. Macam mana cara kita nak tambah baik? Dan saya sangat setujulah
dengan pandangan daripada YDP Pertis tadi untuk wujudkan satu lajnah yang khas, satu jawatan kuasa yang khas yang betul-betul memahami, faham mengenai ulum Quran, faham mengenai penulisan Quran, mengenai dog Al-Quran, dan faham juga mengenai tulisan Braille, faham juga cara penggunaan tulisan Braille tu, macam mana nak apply rasam ke dalam tulisan Braille, macam mana nak apply dog ke dalam tulisan Braille. Maknanya dia tak ada yang faham sebelah pihak je, yang ni faham Braille saja, yang ni faham rasam dan dog saja. Dia mesti ada gabungan integrasi dua-dua sudut tu dia boleh nampak. Jadi ahli-ahli lajnah tu mesti terdiri daripada orang-orang yang macam ini. Yang kedua, mengenai soalan yang mana lebih baik nak mengembalikan rasam Osmani kepada Quran Braille Pertis ni ke ataupun nak menambah baik dog kan? Pada saya, kalau kita nak, Wallahualam, pendapat saya, kalau kita sanggup untuk memulakan daripada asas, kita daripada rasam lah. Kalau kita sanggup, maknanya kerjanya tu macam kita buat benda yang baru. Sebab penulisan Quran dia macam itu kan, bermula ada rasam saja. Bila dah ada rasam, baru nampak, oh masalah bila ada rasam ni, masalah tak dibaca. Jadi kena letak, tak ada baca sikit. Lepas tu dah letak ni, ada masalah lagi, ada lagi tanda yang kena letak, tambah lagi, sampailah akhirnya complete. Okey, dah tak ada masalah lah. Macam tu. Jadi maknanya kalau ikut stepnya, kita baiki rasam dulu setakat yang boleh. Bila rasam tu dah complete, lepas tu baru masuk satu-satu. Tapi banyaklah kerjanya macam tu. Kalau kita nak ambil jalan pendek, kita sekadar tengok, kat sini ada masalah, kita baiki. Okay? Kat sini ada masalah lagi, kita baiki sikit. Maknanya rumah dah siap dah, ada bocor sikit, kita tampal kat sana. Ada rosak sikit, kita baiki kat sini. Macam tu salah satu cara lah. Tapi kalau cara yang lebih baik tu, kita bina rumah tu, satu rumah yang betul-betul rumah impian kita tu, kita bina pelan-pelan, lengkap betul-betul lah. Itu yang terbaik lah. Wallahualam, ikut kemampuan yang kita ada kan. Kemudian cadangan untuk convention yang lebih besar. Ini memang satu cadangan yang brilliant lah ni kan. Dan saya fikir usaha-usaha ni sebenarnya ada juga di peringkat antarabangsa. Ada beberapa pertemuan, perbincangan mengenai Al-Quran Braille di peringkat antarabangsa ada juga dibuat. Cumanya kadang-kadang tu untuk bertemu, berbincang, untuk buat seminar, untuk buat convention ni adalah lebih mudah daripada untuk melaksanakan resolusi daripada perjumpaan, perbincangan, daripada convention yang kita buat. Kita dapat satu hasil, tapi macam mana nak apply, kita nak laksanakan tu. Yang tu cabaran kita sikit. Kemudian mengenai Quran Braille yang mempunyai dog yang paling baik kan, saya pun susah nak komen mengenai hal ni sebab saya pun masih baru lagi belajar juga. Tapi memang macam itulah, ada antara satu Quran Braille dengan satu Quran Braille masih banyak perbezaan. Even bila saya bentangkan mengenai mushaf Madinah Munawwarah ni, kalau saya compare dengan mushaf Braille terbitan Madinah sendiri pun banyak juga perbezaan. Jangan nak kata compare dengan Quran Braille Pertis kan. Antara Madinah dengan Madinah sendiri pun, Madinah yang bercetak dengan Madinah Braille sendiri pun banyak sangat perbezaan. Dan masing-masing tu kita hormatlah, mereka kemungkinan adalah justifikasi dia. Okey. Kalau nak tengokkan di Indonesia sebagai contoh, Indonesia ni kalau kita tengok terbitan Wiataguna YPWG kan, Yayasan Penyantun Wiataguna, terbitan Quran Braille terbitan Wiataguna ni banyak menggunakan tanda dot yang tak digunakan. Antara Quran yang paling banyak saya fikir menggunakan dot yang lebih daripada Quran Braille yang lain. Terutamanya contoh macam Cikgu Zakaria bentangkan pagi tadi itu pada tanda-tanda mat yang panjang. Kalau macam dalam Quran Braille Pertis digunakan pada huruf-huruf muqatta'ah saja, alif lam
lam mim tu saja. Tapi kalau dalam dalam Wiyatan Guna ni dia guna banyak lagi. Walam Tali dia letak dekat situ, pada mat silah pun ada juga. Tapi nak katakan satu mushaf braille yang betul-betul komplit atau yang terbaik itu saya pun tak berani jugalah, wallahu a'lam. Kemudian seterusnya cadangan daripada Ustaz Firdaus saya yang mengenai cover mushaf tu. Yalah, yang tu pengguna saya fikir lebih memahami dah tu daripada saya sendiri. Wallahu a'lam. Sekadanya. Okey, kita buka satu lagi soalan sebab tadi ada permintaan. Satu soalan lagi ya, soalan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fadhil Ustaz, saya Baharudin bin Khalid. Yang pertamanya, saya ingin bertanya kepada Ustaz, bila kita ingin mulakan resam Usmani ke braille, kita kena ada pada usaha itu ataupun penekanan. Bagi saya suka braille ini dimushafkan dengan resam Usmaniyah. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya yakin Pertih Pusat, Pertih Negeri boleh buat. Sebab sekarang ni resam Imla'i telah pun diberikan 30 juzuk. Saya yakin dan saya insya-Allah Pertih boleh buat resam Usmani, insya-Allah. Dan yang ketiga dia Ustaz, berkenaan dengan lafaz jalalah tadi tu tidak ditulis dengan alif mat kerana dia boleh mengubah maksud kepada Tuhan berhala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Ustaz Baharudin. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nak beri cadangan, kalau mungkin Ustaz boleh merincikan sama ada dalam penulisan Al-Quran yang akan datang, sama ada kita mungkin menggunakan kaedah bagi untuk bezakan waw atau alif bagi perkataan, contohnya macam waw atau alif yang bagi yang ada tanda bulat. Jadi sama ada kita menggunakan kaedah meletakkan baris sebelum huruf, ataupun kita meletakkan tanda titik tambah pada huruf yang pada huruf waw atau alif itu kan, bagi membezakan supaya rakan-rakan kita boleh membezakan, supaya ini boleh membezakan waw atau alif itu kan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, untuk kita minta Ustaz untuk respon. Okey, yang pertama sekali daripada soalan daripada Ustaz Baharudin Al-Fadhil. Sebenarnya saya fikir soalan tu boleh dijawab oleh YDP Pertis kot bila nak mula projek Rasulullah. Saya ni sebagai seorang pengkaji biasa saja, saya cuba untuk memahami situasi, saya cuba untuk membongkarkan isu masalah yang ada. Saya cuba insya-Allah berkongsi apa yang saya mampu. Tapi untuk memulakan projek itu, saya ni memang amat kerdil lah, tak ada apa-apa pun. Dia memerlukan kepada pihak yang berautoriti lah tu. Kemudian mengenai cadangan untuk meletakkan untuk menyelesaikan masalah huruf yang ditulis tetapi tidak dibaca tadi tu kan, contohnya huruf alif dan huruf waw tu lah. Saya pun fikir sama ada sebab kita perlu melalui satu mesyuarat, satu gerak kerja yang
khas untuk dokumentasikan perkara ni, sama ada kita boleh selesaikan dengan cara meletakkan baris sebelum huruf tu ke, ataupun kita boleh memikirkan satu kod yang khas ke untuk letak pada huruf-huruf yang ditulis tapi tidak dibaca ke. Saya fikir kita boleh bergeraklah ke arah tu nanti. Mungkin satu persidangan khas, kita boleh buat satu persidangan meja bulat berkaitan dengan isu-isu Quran Braille ni. Masing-masing boleh boleh membangkitkan masalah-masalah, sama ada mungkin satu grup boleh bincangkan mengenai rasam saja kebarangkalian untuk menjadikan Quran Braille yang mengikut rasam semani, apa masalahnya, macam mana cara nak selesainya. Lepas tu satu pertemuan lagi mungkin untuk menambah baik dari sudut dot saja ke, apa dot yang masih kurang, macam mana nak tambah, nak selesaikan tu kena tambah ke, tambah huruf ke, tambah cara tulis ke, macam mana. Jadi benda tu memerlukan kepada satu proses yang khusus lah, insyaAllah dapat dengan dengan sokongan, dengan usaha yang berterusan daripada Pertis. Saya fikir insyaAllah perkara ni kita akan dapat selesaikan. Kita sama-sama berdoa dan berusaha ke arah tu, insyaAllah. Okey, terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azam atas pembentangan beliau sebentar tadi dan atas respon pada semua soalan yang telah ditanyakan oleh hadirin sekalian. Dengan semoga kita dapat mengambil sedikit manfaat daripada pembentangan yang telah diberikan, dan seterusnya saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Cik Zazuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Kedua